Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Masya Allah ya, hujan lebat daripada tadi tak berhenti-henti. Rasa kesejukan. Sejuk ke tidak? Sejuk ya, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Hujannya lebat sangat-sangat. Kita bersama dengan siapa pada pagi ini? Kita ada Kak Som. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Terima kasih kerana sentiasa setia bersama dengan kami. Tidak kira ya, hujan ke petir, ribut, banjir. Tak tahulah ada ke tidak banjir hari ini. Kita ada siapa? Zahira juga. Assalamualaikum Ustazah dan para jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Cik Salima. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai bersama kita. Aliza juga ada dengan kita. Kak Zah. Semualah yang memberi salam kepada saya dan jemaah-jemaah yang lain. Kak Zaida, Nur, Cik Asia. Salam. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita pada pagi ini. Baik, jemaah muslimah yang saya kasihi, sila letakkan di ruangan komen. Kita pada hari ini kita akan mulakan di bab yang keberapa, hadis di muka surat yang keberapa. Silakan untuk kita lihat jawapan daripada jemaah. Sudah ada jawapannya? Assalamualaikum warahmatullahi. Bab 14 muka surat 81. Okey, Liza jawab. Bab 14 muka surat 81. Kak Zah juga berikan jawapan yang sama. Terima kasih Kak Zah. Kak Som bab 14 muka surat 81. Okey, ada yang lain? Semuanya majoriti di sini? Tidak ada yang memberikan jawapan yang berbeza? Semuanya sama ya? Saya yakin semuanya sama. Baik, kita lihat slide kita pada pagi ini. Betul ke tidak? Yes. Kita berada di bab yang ke-14 bertajuk buang hajat di dalam rumah. Berada di muka surat 81. Betul, hari bulannya 30 Ogos. Dah cepat ya bulan Ogos ni, nak berlalu. Baik, Alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke bab yang ke-14 ya, untuk makluman jemaah muslimah semuanya. Bab yang ke-14 ni tak banyak sangat perbincangan. Ia lebih menguatkan perbincangan yang terdapat di bab-bab yang sebelumnya. Jadi mungkin perbincangan kita pada pagi ini tidak mengambil masa yang begitu lama. Okey, so saya beritahu terlebih dahulu. Mungkin nanti ada yang tiba-tiba masuk pukul 11 ke apa kan, tiba-tiba dah habis. Kita dah mula awal lah tadi ya. Jadi kita lihat begini. Di bab kita yang ke-14 ini ya, ada dua hadis. Ada dua hadis yang terdapat di bab kita yang ke-14, iaitu hadis bernombor 148 dan hadis bernombor 149. Okey, ada dua hadis. Kita akan baca kedua-dua hadisnya. Kita baca terlebih dahulu hadis kita yang pertama. Hadis kita yang pertama pada pagi ini iaitu hadis bernombor 149. Pertama sekali topik kita dalam bahasa Arab di situ babut tabarruzi fil buyuti. Babut tabarruzi fil buyuti.
Apakah yang berlaku? Kejap. Sebentar ya. Nak bawa dia ke bawah. Okey. Hadis kita yang ke-149 dalam bab yang ke-14 pada pagi ini, babut tabarruzi fil buyuti. Agak tak panjang jugalah ya. Ringkas saja hadisnya. Kita lihat di situ. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ibrahim bin al-Munziri qala haddathana Anas bin Iyad an Ubaidillah an Muhammad bin Yahya bin Habban an Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar qala irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsata li ba'di hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbil asy-syami. Dalam hadis ini, okey, kalau kita lihat Ibrahim ibn Munzir, ada di kalangan perawi-perawinya di sini. Ibrahim ibn Munzir meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Anas ibn Iyad meriwayatkan kepada kami dari Ubaidillah, dari Muhammad ibn Yahya ibn Habban, dari Wasi' ibn Habban, dari Abdullah ibn Umar. Jadi jelas kepada kita, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Umar, iaitu Abdullah ibn Umar. Wi-Fi tak geng pula tadi. Ini siapa punya Wi-Fi? Saya punya Wi-Fi ke Wi-Fi Kak Noh? Saya okey di sini? Saya okey. Saya insya-Allah okey lah. Saya okey di sini. Saya harap kalau ada apa-apa masalah di skrin kita, sila maklumkan. Jadi pihak admin dapat perbaikilah cara presentasi kita pada pagi ini. Okey, saya punya. Kak Noh ni buat suspend je Kak Noh. Tengah-tengah belajar ni. Okey, baik. Kita lihat pada maksud yang terdapat dalam hadis kita pada pagi ini. Jadi di situ, tersilap sel ni, patut. Okey, kita lihat di sini daripada baris yang bermula dari Abdullah ibn Umar berkata, aku memanjat atap rumah Hafsah. Jadi ini Abdullah ibn Umar dia ceritakan tentang satu keadaan, situasi yang mana dia panjat ataupun dia naik atap rumah Hafsah untuk satu keperluan. Jadi ketika itu dia terlihat, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat sambil minta maaf salah type. Sambil membelakangi kiblat menghadap ke arah Syam. Jangan ingat sambal, tahu hujan-hujan ni kalau ingat sambal ia sedap, tapi kita ubah di situ. Nanti saya ubah slide saya ni sebelum saya share dengan jemaah. Sedang buang hajat sambil membelakangi kiblat menghadap ke arah Syam. Jadi ini apa yang disaksikan oleh Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar dia menyaksikan keadaan tersebut. Maka dalam hal ini, bila Imam Al-Bukhari dia mensyarahkan hadis ini, bukan Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sebagai pensyarah untuk kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi dia kata apa? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia mensyarahkan hadis ini, terutamanya untuk syarah judul bab. Sila lihat di situ Muslimah di muka surat 81 pada subtopik syarah judul bab. Di syarah judul bab kita pada perkataan babut tabarruzi fil buyuti. Jadi ini bab kita judul bab kita disyarahkan. Yang bermaksud bab buang hajat dalam rumah. Dan untuk topik ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan, Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan bahawa keluarnya kaum wanita
dari rumah untuk buang hajat tidak terus berlanjutan. Masih ingat lagi apa yang kita bincangkan di bab kita yang ke-13? Sila letakkan di ruangan komen ya, muslimah yang mengikuti kuliah ustazah pada minggu lepas. Sila letakkan di ruangan komen pada minggu lepas kita bincangkan tentang apa, sebab ada kaitannya dengan bab kita di pada pagi ini. Saya nak lihat adakah ramai di sini yang masih mengingati apa yang telah kita tampilkan perbincangannya pada minggu lepas. Sila letakkan di ruangan komen untuk saya lihat tentang poin penting yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Yang mana nanti saya nak relatekan ataupun saya nak kaitkan dengan bab kita ataupun syarah judul bab kita pada pagi ini. Ada jawapannya? Senyap saja. Okey, Glass Pins SG. Isteri Nabi buang hajat hanya pada waktu malam. Boleh, saya boleh terima. Ada Nadia jawab apa? Turunnya wahyu beri keizinan wanita keluar untuk keperluan mereka. Baik, ada lagi jawapan yang lain? Dua sahaja ya. Isteri Nabi buang hajat pada waktu malam. Kemudian Nadia kata turunnya wahyu beri keizinan wanita keluar untuk keperluan. Baik, Aliza kata apa? Wanita boleh keluar rumah bila ada keperluan. Oh, itu juga yang dia nak. Itu juga jawapan dia nak. Nurzah Musa, okay, memakai hijab bila nak keluar buang hajat. Of course Kak Zah, kena pakai hijab bila nak keluar buang hajat. Ya kalau tak, apa halnya? Ada yang lain? Jawapan yang lain? Belum ada yang memberikan jawapan yang tepat di sini. Tapi sebenarnya jawapan ini betul. Tidak saya tidak menafikan kebenaran apa yang disebutlah oleh muslimah-muslimah kita pada jawapan ini. Sebab kita bincangkan tentang keadaannya, situasi isteri Nabi yang keluar buang hajat pada waktu malam, kemudian turunnya wahyu beri keizinan wanita keluar untuk keperluan mereka, juga sebagaimana jawapan diberikan oleh Aliza di situ dan Kak Zah disebutkan memakai hijab bila nak keluar buang hajat. Okey, baik. Pada minggu lepas perbincangan kita memfokuskan tentang situasi yang mana Omar dia sebolehnya dia kalau bolehlah dia tidak mahu isteri Nabi keluar dari rumah mereka untuk keperluan. Kalau boleh biar duduk saja di rumah masing-masing. Tetapi di sini kita lihat pada hadis kita yang ke-14 pada pagi ini menunjukkan tentang satu situasi yang mana tadi Abdullah ibn Umar dia lihat Nabi SAW sedang buang hajat. Okey, sedang buang hajat. Yang mana dalam keadaan membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam. Bila kita baca tentang situasi ini ataupun bila kita mendengar tentang situasi Nabi buang hajat, maknanya dalam keadaan di rumah kan. So di situ kita fahami tandas telah dibina di rumah mereka. Kalau tidak bagaimana Abdullah ibn Umar boleh melihat keadaan Nabi SAW yang sedemikian? Pasti Nabi kalau sekiranya ingin buang hajat, baginda akan pergi ke mansak, iaitu tempat pembuangan hajat yang pernah kita bincangkan. Ya, ada satu tempat daerah yang khusus yang mana kalau orang nak buang hajat mereka akan pergi ke tempat tersebut. Jadi di sini bila Abdullah ibn Umar dia melihat situasi Nabi yang buang hajat tu tadi kan,
Abdullah ibn Umar dia naik atap rumah ni. Kita boleh faham bahawa pada masa itu Nabi SAW buang hajat dalam rumah. Maknanya bukan di tempat yang jauh. Sebab Abdullah ibn Umar dia tak kata, saya nampak Nabi dekat tempat jauh. Dia tak kata begitu. Tetapi Abdullah ibn Umar dia ceritakan bila dia naik, dia lihat dekat bawah ni Nabi sedang dalam keadaan yang buang hajat itu menghadap, membelakangi ke arah kiblat dan juga menghadap ke arah Syam. Jadi bila kita faham tentang situasi yang sedemikian, bermakna tandas sudah dibina di rumah masing-masing. Dan tidak ada keperluan untuk keluar rumah bagi seseorang dia buang hajat. Maknanya bila kita nak buang hajat dalam konteks keadaan pada masa itu, mereka tak perlu lagi untuk keluar dari rumah mereka, kerana apa? Sudah boleh buang hajat dalam rumah. Macam kita sekarang lah konteks kita pada hari ini. Maknanya kita tak perlulah lagi kan nak pergi turun bawah. Sekarang kalau rumah HIP dia kena turun bawah. Kalau rumah HDB yang sedang HRP, dia memang dia kena turun bawah. Kalau tandasnya sedang renovation dan sebagainya, memang dia tak boleh. So, tapi kalau kita yang rumah kita tak sedang dalam keadaan renovasi dan sebagainya, kita boleh letaklah keadaan yang sama begini. Iaitu kita berada dalam rumah dan kita buang hajat di dalam rumah kita. Maksudnya bukan buang hajat dalam rumah tu buang hajat merata-rata dalam rumah. Tetapi ada tempat yang khusus yang kita panggil sebagai tandas untuk seseorang dia buang hajatnya. Okey, baik. Ini adalah syarah judul bab kita pada pagi ini. Jadi kita jelas, Imam Al-Bukhari bila dia memuatkan hadis ini di bab yang ke-14, dia ingin menyatakan kepada kita bahawa bila nampaknya hadis ini tidak ada lagi keperluan untuk wanita dia keluar rumah bagi tujuan membuang hajat. Tetapi kita tidak menafikan mereka tetap keluar rumah. Sebab minggu lepas kita ada bincangkan, wanita diberikan keizinan keluar rumah bagi tujuan ataupun merealisasikan hasrat mereka ataupun keperluan-keperluan yang ada untuk diri mereka. So di sini kalaupun mereka keluar rumah, untuk konteks yang kita bincangkan dalam hadis kita ini, mereka keluar rumah untuk keperluan lain. Bukan untuk keperluan buang hajat itu lagi. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada hadis kita yang kedua. Hadis kita yang kedua pada pagi ini, hadis bernombor 149. Kita sekali lagi kita baca hadisnya, iaitu qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebentar. Kita cover pula Minta maaf. Silap saya set saya punya slide pagi ni. Tak apalah jalan-jalan hari ni pagi-pagi ni. Okey, baik. Dalam hadis ini daripada Ya'qub di situ, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad bin Yahya bin Habban anna ammahu Wasi' bin Habban akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu qala laqad zahartu dhata yawmin ala zahri baitina fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbila Baitul Maqdis. Hadis ni macam dah pernah bincang betul ke tidak? Macam pernah baca? Di bab yang keberapa kita pernah baca hadis ini? Ingat tak? Muslimah semuanya senyap Ingat, senyap macam nak dengar suara. Dengar pula. Ingat tak kita bincangkan hadis yang kedua ni di bab yang keberapa? Betul, bab yang ke-12. Kak Zaidah kata. Betul, bab yang ke-12. Terima kasih Kak Zaidah. Yang lain ingat, masing-masing mesti buka bab 12 ni, buka bab 12. Betul-betul. Betul. Bab yang ke-12 muka surat 67. Sebab itu tadi saya maklumkan kita dalam perbincangan kita untuk hadis ini, kita takkan bincang dengan panjang lebar.
Kerana kita dah pernah bincangkan secara tuntas berkaitan dengan hadis-hadis tersebut di bab-bab yang lain. Kak Som juga jawab bab yang ke-12. Okay, terima kasih Kak Som berikan jawapan di situ. Jadi di sini kita lihat pada terjemahan hadis tersebut, baik, dalam hadis ini kita terus pergi kepada Abdullah ibn Umar. Saya tidak mahu baca sanadnya yang panjang lah di situ. Boleh terus pergi kepada Abdullah ibn Umar mengkabarkan kepadanya, dia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di atas rumah milik kami. Saat itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, iaitu qa'idan. Qa'idan maksudnya duduk. Maksudnya di sini bila Nabi duduk ialah Nabi dalam keadaan yang buang hajat di atas dua batu bata menghadap Baitul Maqdis. Okey, menghadap Baitul Maqdis. Baik, jadi kedua-dua hadis ini sebenarnya mengandungi maksud yang sama. Yang mana Abdullah ibn Umar dia naik ke tingkat atas. Setelah dia naik ke tingkat atas dalam keadaan yang begitu, dia lihat Nabi SAW. Kalau dalam hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi sedang duduk untuk buang hajat. Jadi Ibn Umar dia lihat keadaan yang begitu. Dan di atas dua batu bata dan juga dalam bangunan. Ya, dalam bangunan, iaitu dalam tandas. Dan ada satu lagi keadaan yang tidak boleh kita lupakan, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dalam hadis yang ke-148 tadi kan, disebut menghadap ke arah Syam dan juga membelakangi kiblat. Jadi untuk situasi ini, ya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan kepada kita begini. Kalau kita lihat, sila ya muslimah lihat di muka surat yang ke-83, muka surat 83 di situ di perenggan yang kedua. Okey, pada syarah hadis kita ada perenggan yang kedua di situ. Sila lihat perenggan yang kedua ada disebutkan pada riwayat Yahya. Riwayat Yahya ini maksudnya hadis yang ke-149. Okey, pada riwayat Yahya hadis yang ke-149 yang baru kita baca tadi. Tidak tercantum lafaz mustadbiral qiblah. Betul tak? Kita baca tadi hadis ke-149 tidak ada lafaz mustadbiral qiblah. Tetapi perkataan ini ataupun lafaz ini terdapat dalam riwayat Ubaidillah pada hadis 148. Jangan lupa kita ada dua hadis. Okey, 149, 148. Pada hadis 149 ada lafaz mustadbiral qiblah. Tetapi pada hadis 148 kita dapati lafaz mustadbiral qiblah tidak dicantumkan pada hadis tersebut. Di sini, kejap saya macam tersilap. Terbaliklah ya. Oh betul. Betul. Pada hadis minta maaf pada hadis riwayat Yahya tidak tercantum mustadbiral qiblah. Maknanya pada hadis 149 tidak ada, tidak ada lafaz mustadbiral qiblah. Namun pada hadis 148 kita ada perkataan ataupun lafaz mustadbiral qiblah. Jadi mungkin kita sekarang kita confuse. Mana satu yang betul? Membelakangi kiblat ataupun menghadap ke arah kiblat. Sebab sepanjang perbincangan kita, buang hajat tidak dibenarkan ketika kita menghadap ke arah kiblat. Okey? Jadi dalam situasi ini, pada hadis 148 menunjukkan kepada kita Nabi membelakangi kiblat. Nabi membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam. Bila masuk pada hadis 149, kita dapati bahawa disebutkan bahawa Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi sekarang ni kita confuse di sini. Ya, ada kekeliruan sedikitlah pada kedua-dua hadis. Namun
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia menjelaskan hadis ini, dia kata begini, boleh dipastikan bahawa Nabi SAW membelakangi Kaabah. Okey, kerana begini, boleh dipastikan bahawa baginda membelakangi Kaabah kerana jika penduduk Madinah dalam posisi yang menghadap Baitul Maqdis, bererti dia membelakangi ke arah Kaabah. Okey, boleh dipastikan bahawa Nabi SAW membelakangi Kaabah kerana bila penduduk Madinah, sekarang ni situasi Nabi SAW konteksnya ialah berada di Madinah, lokasi. Okay, lokasinya di Madinah. Jadi penduduk Madinah ini bila mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, bermakna mereka membelakangi Kaabah. So, hadis 149 yang menyebut tentang Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan hadis yang ke-148 yang menyatakan Nabi membelakangi Kaabah, dia adalah hadis yang sama, maksud yang sama. Kerana lokasi mereka pada masa itu. Okay, kalau mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, bermakna situasi tersebut menunjukkan mereka membelakangi Kaabah. Dan apa yang terkandung pada hadis ini, pada hadis 149, disebutkan bahawa ia merupakan bentuk penegasan dan penjelasan. Maaf, pada hadis 148. Okey. Sebab itu pada perenggan kita yang ketiga di sini, mustadbiral qiblah, membelakangi kiblat bermaksud yang tercantum di dalam riwayat Ubaidillah merupakan penegasan dan penjelasan. Jadi apa yang terdapat pada kedua-dua hadis ini, ia saling menegaskan, saling menjelaskan. Tidak ada kita panggil perselisihan lah. Okay, tidak ada hadis yang muskil ataupun kita kata di situ berlakunya perselisihan, mana satu yang betul, mana satu yang salah. Ia tidak berlaku sedemikian. Kerana kedua-duanya mengandungi maksud yang sama, kerana penduduk Madinah pada masa itu apabila mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, itu menunjukkan mereka berada dalam keadaan yang membelakangi ke arah Kaabah. Okay, membelakangi Kaabah. Sebagaimana yang terdapat pada hadis 148. Jadi 148, 149 ia saling menguatkan dan juga bentuk penegasan dan lebih menjelaskan tentang situasi Nabi SAW itu tadi. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah selesai kita membincangkan hadis 148 dan 149 di bab kita yang ke-14. Baik, apa yang boleh kita ambil faedah daripada kedua-dua hadis kita pada pagi ini? Ada 4 perkara yang ingin saya highlightkan pada pagi ini berkaitan kedua-dua hadis tersebut. Bila kita masuk di bab yang ke-14 kita ini, jelas kepada kita pertama, tandas sudah dibina di rumah masing-masing. Jadi situasinya kan, kalau masih ingat lagi perbincangan tentang 3 peringkat isteri Nabi buang hajat, keadaan mereka, konteks mereka buang hajat. Pertama kita pernah bincangkan tentang hijab. Okey, kita bincangkan berkaitan mereka kegelapan malam yang menghijab mereka. Kedua, mereka masih lagi keluar untuk buang hajat yang mana dalam keadaan yang menghijab diri mereka. Ketiga ialah mereka buang hajat dalam rumah mereka. Dan ini adalah hadis yang menunjukkan, antara hadis yang menunjukkan kepada kita pada masa itu tandas sudah dibina kerana Nabi SAW buang hajat di dalam rumah baginda, iaitu di dalam tandas. Dan di sini kita dapati juga dalam perbincangan kedua-dua hadis menegaskan kepada kita, para isteri Nabi SAW tidak lagi keluar ke Al-Mansa. Dia masih ingat lagi perkataan itu, Al-Mansa ialah tempat pembuangan hajat, yang mana mereka pada waktu tersebut perlu keluar di waktu malam ke tempat ini bagi settlekanlah, bagi menyelesaikan urusan buang hajat mereka. Jadi bila tandas sudah dibina di rumah masing-masing, konteks itu menunjukkan kepada kita tidak ada lagi keperluan untuk mereka keluar bagi keperluan buang hajat tersebut. Namun kita dapati juga para isteri Nabi SAW masih keluar untuk keperluan penting yang lain.
Kita tak kata bila tandas sudah dibina di rumah mereka, mereka tak keluar langsung. Kan kita kalau gitu isteri Nabi tak keluar langsung lah ya, sebab dah tak ada lagi keperluan untuk keluar buang hajat. Isteri Nabi masih lagi keluar rumah ya dalam keadaan yang menutup aurat, menghijab diri mereka bagi keperluan-keperluan penting yang lain. Okey, bagi keperluan-keperluan penting yang lain. Dan di sini bagi puan kita yang keempat yang terakhir di situ adalah petunjuk jelas bahawa tiada isu buang hajat menghadap ke arah kiblat ketika berada dalam bangunan iaitu tandas. Sebab apa kita bincangkan tentang isu buang hajat menghadap ke arah kiblat ini ya daripada bab yang ke-11. Okey, daripada bab yang ke-11. Bab yang ke-11, ya, kalau kita nak hashtag throwback ya Muslimah, kita cuba ingat kembali perbincangan di bab kita yang ke-11, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW melarang. Ada hadis larangan tentang buang hajat menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Okey? Menghadap atau membelakangi kiblat. Ada larangannya. Namun dalam perbincangan yang telah kita tampilkan di bab yang ke-11, bab yang ke-12 ya, kita dapati bahawa ada situasi-situasi yang perlu kita kecualikan, iaitu situasi di mana bila seseorang dia buang hajat di dalam tandas dalam keadaan yang tertutup, ada dinding di hadapan mereka. Walaupun dalam keadaan itu ataupun pada situasi itu mereka menghadap ke arah kiblat, hal tersebut tidak menjadi isu. Sebagaimana yang terdapat pada bab kita yang ke-14 pada pagi ini. Menunjukkan Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis yang membelakangi Kaabah. Betul tak? Okey, ketika Nabi buang hajat itu tadi. Jadi kita ada pengecualian-pengecualian yang perlu diraikan. Baik, seterusnya kita lihat ya, itu kita bincangkan di bab yang ke-12. Kita masuk pada bab yang ke-13. Okey, bab yang ke-13 menunjukkan kepada kita tentang buang hajat di tempat wanita yang keluar buang hajat di kawasan tanah lapang di situ. Masih lagi dalam perbincangan yang sama. Bila masuk pada bab yang ke-14, ianya menguatkan perbincangan yang terdapat pada bab yang ke-11, 12, 13. Jadi hadis ini bagi saya dia menutup perbincangan yang terdapat pada ketiga-tiga bab tersebut. 11, 12, 13. Okey, kerana hadisnya dengan jelas menunjukkan kepada kita tiada isu. Okey, tiada isu lagi berkenaan dengan orang yang pergi buang hajat di tempat tanah lapang dalam keadaan yang menghadap arah kiblat ataupun tidak. Sebab apa? Tanda sudah dibina. Okey. Namun isunya berlaku bila berlaku situasi-situasi yang tidak dapat kita elakkan. Yang mana pernah juga saya sebutkan, mungkin kita berada di dalam hutan. Okey, kita berada dalam hutan ataupun keadaan-keadaan yang memang tidak dapat dielakkan. Jadi dalam situasi yang sedemikian, apabila seseorang dia berada di kawasan yang tiada pendinding ataupun tiada pendinding tu macam nak ruqyah pula ya. Tiada dinding, tiada dinding di depan mereka. Okey, ataupun tidak ada kawasan yang menutupi mereka. So situasi yang sedemikian kita tidak dibenarkan untuk menghadap ke arah kiblat. Dan hadis kita yang ke-149 dan 148 dan 149 ini menunjukkan dengan jelas tentang situasi Nabi SAW yang membolehkan untuk menghadap ke arah kiblat apabila berada di dalam tandas. Begitu juga dalam keadaan yang isteri Nabi SAW keluar. Itu tadi kan mereka sudah tidak keluar lagi, tetapi kita dapati mereka masih lagi keluar untuk tujuan dan keperluan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Okey, baik. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih Muslimah di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada pagi ini dalam keadaan yang hujan lebat ya, insya-Allah.
Jadi hujan lebat pun bukan di masjid ya. Kalau di masjid saya rasa gelap masjid tu. Rumah ni kira masih terang lagi, alhamdulillah. Kena buka lampu banyak lah ya dekat masjid kan. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu. Sekejap ya, tidak bercanggah. Okay, hadis 148, 149 tidak bercanggah. Betul lah. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Tiada apa-apa yang kita kata berlaku percanggahan ataupun berlaku kekeliruannya pada hadis tersebut. Kerana telah dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu tadi kan tentang maksud yang terkandunglah pada dua hadis sebagai penegasan dan penjelasan. Okey, saya rasa itu sahaja, tidak ada ya soalan yang lain. Mudah-mudahan saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.